Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما Sahadallahu lahu bihi tariqan ilal jannah wa kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita luangkan masa kita untuk kita sambung kuliah kita secara online yang bertajuk ilmu hadis bagi orang awam ni lah, sambungan daripada tajuk yang lepas. Jadi sebelum kita mulakan, sama-sama kita buka dulu dengan bacaan nama kita Al-Fatihah. Jadi seperti mana yang kita bahas sebelum ni, hadis itu merupakan sumber yang kedua lah. Hadis itu merupakan sumber yang kedua setelah Al-Quran. Maksudnya sumber hukum hakam bagi syariat Islam lah. Sumber yang kedua sebagai sumber hukum hakam bagi syariat Islam. Yang pertama adalah Al-Quran lah. Begitu juga hadis ini juga dia menerangkan Al-Quran, menjadi penjelasan kepada ayat-ayat Al-Quran yang belum jelas maknanya, belum jelas hukumnya. Itu memang perkara yang tidak boleh kita ingkari lah. Bermakna memang ayat-ayat Al-Quran itu dalam Allah Ta'ala turunkan ada yang jelas, ada yang kurang jelas. Dalam surah Al-Imran, surah Ali Imran, ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitab." Dialah zat yang telah menurunkan kepada kamu, yakni Nabi Muhammad SAW, Al-Kitab itu Al-Quran. Fihi ayatun muhkamatun. Di dalam kitab tersebut ada ayat-ayat yang muhkam, yang jelas maknanya. Hunna umul kitab, dan itulah ibu kitab. Maksudnya umul kitab asas bagi Al-Quran itu sendirilah. Wa ukharu mutasyabihat, ada sebahagian kecil yang kurang jelas. Yang kurang jelas maknanya. Mutasyabihat bermaksud yang samar-samar, yang kurang jelas maknanya. Dan itu pun ayat-ayat muhkam, ayat-ayat yang mutasyabihat itu, kalau kita sebagai orang awam, kita pun tak tahu. Kita pun tak tahu mana satu yang ayat yang muhkam, mana satu ayat yang mutasyabihat. Kita sebagai orang awam, kita pun tak tahu sebenarnya. Jadi yang mengetahui manakah satu ayat muhkam, manakah satu ayat muhkamat mutasyabihat itu diketahui oleh para ulama' sajalah. Dan bahkan ulama' pun mereka ada khilaf, ada perselisihan yang berlaku di kalangan ulama' menentukan manakah satu ayat yang muhkam, yang manakah satu ayat yang mutasyabihat. Ada khilaf di kalangan ulama'. Kalau ada khilaf di kalangan ulama', apalagi orang awam kan, kita orang awam lagilah kita tak tahu. Maksudnya ada ulama' menganggap ayat muhkam tu ialah ayat sekian. Tetapi ada ulama' kata tak, ayat tersebut adalah ayat mutasyabihat. Ada khilaf. Kemudian peranan hadis ni pula antaranya ialah untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang belum dijelaskan, ataupun
hukum-hukum yang belum diceritakan di dalam Al-Quran disampaikan melalui hadis oleh Rasulullah SAW lah. Jadi kita boleh kata yang mampu untuk berinteraksi dengan Al-Quran dan Al-Hadis ini secara langsung ni hanyalah para ulama. Hanyalah para ulama. Dan perkara ini terbukti ketika di zaman para sahabat. Ketika di zaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka sendiri pun berlaku khilaf di dalam memahami Al-Quran dan memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya satu hadis yang masyhur lah, satu yang selalu dijadikan sebagai contoh untuk menerangkan perbezaan pendapat di kalangan ulama. Ulama telah memberi contoh sebuah hadis yang sahih yang dipanggil hadis Bani Quraizah. Hadis Bani Quraizah. Dan perkara ini terjadi ketika Rasulullah SAW masih lagi hidup. Perkara ini terjadi ketika Rasulullah sendiri masih hidup. Jadi satu hari Rasulullah SAW telah menghantar satu rombongan para sahabat untuk pergi ke Bani Quraizah. Bani Quraizah ni perkampungan orang Yahudi lah. Kemudian ketika nak bertolak, Nabi pesan kepada rombongan tersebut, para sahabat tersebut. Nabi mengatakan bahawa la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraizah. Janganlah seorang pun daripada kamu itu dia solat asar melainkan di perkampungan Bani Quraizah. Nabi kata jangan seorang pun solat asar melainkan di perkampungan Bani Quraizah. Maka rombongan sahabat tadi pun pergi. Dalam perjalanan, ketika mereka belum lagi sampai ke perkampungan Bani Quraizah, waktu sudah menunjukkan hampir maghrib. Bermaksud, kalau mereka teruskan perjalanan, mereka akan tidak sempat untuk melaksanakan solat asar di perkampungan Bani Quraizah. Kemudian sebahagian daripada ahli rombongan itu mengatakan bahawa kita perlu solat di sini tengah jalan ni. Kita kena berhenti dan solat asar supaya kita tidak tertinggal. Supaya kita tidak tertinggal solat asar, yang mana kita ni sebenarnya dah terlambat. Kita sepatutnya kita bergerak cepat sampai di sana waktu asar dan kita solat, tapi dah terlambat, kita kena semayang lah sekarang tengah jalan. Maka sebahagian daripada rombongan tadi, para sahabat tadi mengatakan, kamu tak ingat ke pesan Nabi? Nabi berpesan bahawa jangan seorang pun solat asar melainkan di perkampungan Bani Quraizah. Kita tak sampai lagi, mana boleh semayang. Nabi kata jangan. Tapi yang sahabat tadi mengatakan tak, maksud Nabi itu ialah kamu kena pergi ke perkampungan Bani Quraizah cepat-cepat sampai di sana sebelum maghrib lah. Semayang asar sampai di sana, semayang asar di sana. Maksudnya Nabi suruh kita pergi cepat-cepat. Tapi sekarang ni kita dah terlambat. Bila kita dah terlambat, takkan kita nak tinggalkan solat asar. Nanti sampai di sana dah maghrib, kita terpaksa qada. Mana boleh qada solat dengan sengaja. Kita kena semayang di sini. Dia kata tak, Nabi tak kata macam tu pun, kau pandai-pandai je faham macam tu. Jadi akhirnya apa yang terjadi, sebahagian rombongan itu solat di situ, sebahagian lagi tak solat. Kemudian setelah tu bila mereka sampai di sana sudah pun masuk waktu maghrib. Jadi yang belum solat tadi, mereka solat maghrib, kemudian mereka qada solat asar. So peristiwa ni akhirnya sampai kepada Rasulullah SAW, dan di situ Rasulullah SAW tidak membenarkan mana-mana sahabat atau tidak menyalahkan mana-mana sahabat. Maksudnya Nabi tak kata yang semayang di tengah jalan itulah yang betul. Yang qada tu salah faham, ataupun sebaliknya Nabi kata yang qada di maghrib, qada asar pada waktu maghrib di perkampungan Bani Quraizah itulah yang betul, yang solat tengah jalan tu menyalahi arahan aku. Nabi tak kata. So Nabi tak benarkan siapa-siapa dan tak menyalahkan siapa-siapa. Bermakna Nabi sebagai pembawa syariat ini, Nabi tak boleh diam. Apabila Nabi diam, itu menunjukkan dua-dua betul. Dua-dua betul. Maksud Nabi terpaksa akui kedua-duanya. Maknanya di sebalik arahan Nabi itu, satu memahami secara literal. Iaitu tidak boleh semayang asar melainkan di perkampungan Bani Quraizah. Tak kira waktu dah habis ke, waktu masih ada ke, yang penting kena semayang asar di perkampungan Bani Quraizah.
Yang satu lagi kelompok ni dia faham makna. Makna di sebalik kata-kata Nabi itu ialah kita kena cepat-cepat sampai ke perkampungan Bani Quraidah sebelum masuk waktu maghrib, kita kena sampai di sana dan solat asar di sana. So seorang faham literal supaya faham secara zahir atau secara literal, secara yang tersurat lah kita orang Melayu kata. Yang seorang lagi faham secara makna, secara takwil atau secara tersirat, makna yang tersirat di sebalik pesanan Nabi tersebut. Dan benda ni berlaku bukan hanya kepada sahabat, berlaku kepada semua ulama. Datang ketika Nabi SAW wafat, maka di situ terjadinya khilaf di kalangan para sahabat. Sejarah itu boleh baca kitab lah berlambak. Kalau siapa yang rajin, siapa yang betul-betul berminat, sila baca kitab-kitab yang bertajuk Tarikh Tasyri' Islami. Tarikh Tasyri' Islami, sejarah pensyariatan Islam. Sejarah pensyariatan Islam. Bahasa Arabnya berlambaklah kitabnya, tapi bahasa Melayu pun tak pasti saya kitab dalam bahasa Melayu atau terjemahannya ada ke tidak. Rasanya ada. Sejarah pensyariatan Islam. Jadi di situ apa yang berlaku setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka berlaku khilaf di kalangan para sahabat. Khilaf di dalam memahami Al-Quran, khilaf di dalam memahami hadis Nabi. Berlaku khilaf di kalangan sahabat tu. Jadi apa yang terjadi di situ sudah pun mula timbulnya mazhab-mazhab di kalangan sahabat. Apa itu mazhab? Mazhab ialah, kata Imam Al-Jurjani rahimahullah dalam kitab At-Ta'rifat, mazhab itu ma dhahaba ilaihi al-mujtahid. Maksudnya pendapat seorang mujtahid. Apa itu mujtahid? Mujtahid ialah seorang ulama yang sudah pun memiliki kemampuan ataupun ilmu yang cukup untuk menggali hukum daripada dalil-dalil syarak seperti Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas. Itu mujtahid. Ulama-ulama yang bertaraf mujtahid, mereka ini mampu untuk menggali hukum, mengeluarkan hukum daripada Al-Quran dan Hadis. Dan juga sumber syarak-syarak yang lain lah. Sumber syariah yang lain seperti ijma', qiyas dan panjang lagi lah, itu pembahasan dalam ilmu usul fiqh. Jadi munculnya mazhab-mazhab di situ, yang maksudnya pendapat-pendapat yang berbeza. Kalau dikaji, kalau dibaca dalam kitab sejarah pensyariatan Islam itu, masyhur nanti ada mazhab Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, mazhab Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, mazhab Muaz bin Jabal, mazhab Sayyidina Ali, mazhab Ibnu Mas'ud. Dia ada macam-macam mazhab. Maksud mazhab ni maksudnya pendapat-pendapat yang berbeza. Walaupun mazhab tersebut hari ni kita tak dengar kan, kita tak pernah dengar. Tak pernah dengar pun mazhab Ibnu Abbas, tak pernah dengar pun mazhab Ibnu Umar. So kita kata tak pernah dengar bukan bererti tak ada. Perkara dalam dunia ni bukan bermakna kita tak pernah dengar, kita tak tahu bererti tak wujud. Jangan. Adamul wujdan la yadullu ala adamil wujud. Tidak mengetahui, tidak memperolehinya tidak bermakna benda tu tidak wujud. Hanya orang-orang yang membaca atau mempelajari saja dia akan tahulah. Jadi dan dia ni boleh kita kata tersebar di daerah-daerah yang berbeza. Di zaman sahabat, ketika pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah yang kedua, beliau telah menghantar sahabat-sahabat ke seluruh pelosok dunia untuk mendakwahkan ajaran Islam, menyebarkan agama Islam. Bahkan beliau menghantarkan juga ulama-ulama di kalangan para sahabat untuk menyampaikan ilmu-ilmu agama, hukum hakam Islam kepada negara yang baru diteroka atau ditakluk oleh Islam. Islam tersebar ke Syam, ke Mesir, ke Baghdad, ke Basrah, ke Kufah, ke Yaman, sampailah ke Andalusia, ke Turki dan sebagainya. Jadi Sayyidina Umar menghantar para ulama di kalangan sahabat seperti Ibnu Abbas dan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhuma di Kufah sana, di Baghdad. Kemudian Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu di Syam. Kemudian Abdullah bin Amr bin As di Mesir. Kemudian kalau di Madinah tu sahaja cerita lah. Madinah memang pusat dia kan. Mekah, Madinah ni memang pusat Islam lah.
So di Madinah yang lebih dominannya ialah mazhab Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi para sahabat tu mereka akan menyampaikan fatwa-fatwa yang mereka fahami daripada Rasulullah SAW, dan apabila dibandingkan di antara pendapat-pendapat di kalangan para sahabat tersebut, ada perbezaan, ada khilaf. Ada sahabat yang menghukumkan sekian dalam masalah yang sama, ada sahabat lain yang menghukumi lain. Masing-masing beristihad untuk mengeluarkan hukum. Mereka ulama di kalangan sahabat. Jadi benda tu maklum, ma'ruf bagi orang yang betul-betul mempelajari lah, mendalami ilmu, terutamanya dalam sejarah pensyariatan Islam, ilmu fiqah, ilmu usul fiqh, mereka akan faham. Kan tahulah, kita orang awam ni kita tak tahu, kita banyak kena tipu je dengan sebagian orang lah. Jadi sudah pun berlaku di situ mazhab-mazhab di kalangan sahabat, walaupun mereka mungkin tak daftar ke SSM ke ROC ke ROS ke tak daftar kat Jais ke Jawi ke Jakim ke, mungkin lah kan zaman tu dia Ibn Abbas tak daftar kan dia punya mazhab. Maknanya benda tu di dalam sejarah, bahkan di dalam kitab-kitab syarah hadis seperti kitab syarah Bukhari Ibn Hajar Asqalani, syarah Muslim Imam Nawawi radhiyallahu taala anhum, di situ mereka menyebut pandangan-pandangan di kalangan sahabat. Di dalam masalah ini Ibn Abbas, Abdullah bin Umar berpendapat sekian, dan Muaz bin Jabal, Ibn Mas'ud ini berpendapat sekian. Boleh baca. Apalagi orang yang konon mengakunya ahlul hadis kononnya kan. Saya ni ahlul hadis. Boleh baca lah dalam kitab syarah-syarah hadis. Muhadisin besar seperti Ibn Hajar Asqalani, Imam Nawawi itu sudah cukup besar lah tu. Mereka akan menerangkan mazhab para sahabat. Kemudian seterusnya bukan saja mazhab para sahabat, bahkan berlaku juga di kalangan tabi'in. Iaitu satu zaman lagi setelah zaman sahabat. Kemudian zaman seterusnya lagi dipanggil tabi'at tabi'in. Itu istilah-istilah lah dia yang dipakai ketika menamakan generasi pada zaman dahulu lah. Jadi sudah ada. Kemudian para sahabat ini, bila mereka contohnya, bila Muaz bin Jabal kan berada di Syam, maka di situ dia adalah anak murid beliau yang di kalangan tabi'in yang mewarisi ilmu Muaz bin Jabal. Kemudian juga di Mesir, Abdullah bin Amr bin As pun adalah anak murid yang mewarisi ilmu daripada beliau. Begitu juga di Kufah kebanyakannya anak murid Sayyidina Ali dan juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, dan di tempat-tempat lain sama jugalah. Di Mekah, Madinah tu saja kita lah kan, memang tempat dia zaman dululah. Jadi di situ tabi'in telah mewarisi mazhab tersebut daripada para sahabat. Kemudian begitu juga yang berlaku kepada tabi'at tabi'in, generasi yang datang dari setelah tabi'in. Maksudnya masing-masing saling mewarisi mazhab tersebut. Cuma di situ apabila berlaku penambahan atau pengurangan atau pemilihan atau pentarjihan di kalangan pendapat, maka akhirnya ada beberapa ulama yang masyhur ilmunya, yang diterima oleh ramai penduduk ataupun manusia umat Islam ketika itu, yang mana akhirnya yang masyhur yang sampai kepada kitanya di dalam fiqh lah ni saya cerita, dalam masalah ilmu fiqh ini 4 mazhab yang masyhur sampai sekarang, iaitu yang pertama mazhab yang paling tua di kalangan 4 itu ialah yang pertama mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi yang mana yang pengasasnya nama Hanafi itu disandarkan kepada Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit radhiyallahu taala anhu, yang lahir pada tahun 80 Hijriah, meninggal pada tahun 150 Hijriah. Dan beliau ni adalah base-nya di Kufah, di Baghdad sana. Jadi Imam Abu Hanifah ni memang terkenal lah ilmu dia, sangat hebat, dan juga mempunyai pengikut yang paling ramai di kalangan 4 mazhab lah kalau kita bandingkan sekarang ni. Dan kalau kita kajilah, orang yang rajin membaca dan mengkaji, dia akan dapati antara silsilah keilmuan Imam Abu Hanifah itu, beliau ni berguru kepada Hammad. Hammad itu berguru kepada Ibrahim Nakhai. Ibrahim Nakhai ni adalah anak murid kepada Alqamah. Alqamah ni adalah anak murid Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Mas'ud adalah sahabat Nabi, merupakan anak murid kepada Nabi. Itu silsilah yang salah satu silsilahnya, banyak lagi silsilahnya. Yang masyhur silsilahnya Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, dia telah belajar kepada Hammad, Hammad kepada Ibrahim Nakhai, Ibrahim Nakhai kepada Alqamah, Alqamah kepada Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud kepada Nabi SAW. Sampai silsilah ilmu itu.
Kemudian kalau kita tengok mazhab yang kedua lah yang masyhur setelah itu, iaitu Imam Malik bin Anas radhiyallahu ta'ala anhu, yang terkenal dengan mazhab Maliki. Beliau pengasas kepada mazhab Maliki, itu Imam Malik bin Anas. Jadi Imam Malik bin Anas radhiyallahu ta'ala anhu, dia ni di Madinah, base dia di Madinah. Dia susah cerita lah kalau dah base kat Madinah tu kan. Jadi guru dia ramai lah di Madinah tu, sahabat-sahabat kan ramai. Tapi beliau ni belajar ilmu yang masyhurnya, beliau ambil ilmu daripada Rabi'ah Ar-Ra'i. Rabi'ah Ar-Ra'i, kemudian daripada Imam Zuhri, kemudian daripada An-Nafi', kemudian daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian Abdullah bin Umar daripada Nabi SAW. Abdullah bin Umar ni kan sahabat, anak Sayyidina Umar. Jadi itu antara silsilah yang masyhur Imam Malik. Banyak lagi guru lain, saya sebut satu sudah cukup. Kemudian yang ketiga Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, nama beliau Muhammad bin Idris bin Abbas bin Osman bin Syafi'. Syafi' ni adalah sahabat Nabi, datuk dia yang keempat. Maka dinisbahkan Imam Syafi'i itu kepada datuk dia yang keempat, Syafi' tu. Syafi' itu sahabat Nabi. Jadi dinisbahkan Imam Syafi'i itu kepada datuk dia yang keempat, Syafi'. Jadi nama beliau adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Malik tadi lupa nak sebut. Imam Malik dia lahir tahun 94 Hijriah dan meninggal pada tahun 179 Hijriah. Maksudnya dia muda sikit daripada Imam Abu Hanifah. Cuma bezanya Imam Abu Hanifah tu di Kufah, Imam Malik di Madinah. Kemudian Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, beliau lahir pada tahun 150 Hijriah dan meninggal pada tahun 204 Hijriah. Lahir 150 Hijriah, meninggal pada tahun 204 Hijriah. Dan Imam Syafi'i ini, kalau pada awal-awalnya beliau mempelajari bahasa Arab selama lebih 10 tahun dengan Bani Huzail di Mekah. Kemudian beliau mengambil ilmu fiqh dengan mufti Mekah ketika itu, iaitu Imam Muslim Az-Zanji, mufti Mekah ketika itu. Kemudian Imam Muslim itu mempelajari ilmu daripada Ibnu Juraij, dan Ibnu Juraij itu mengambil ilmu daripada Atha' bin Rabah. Atha' Rabah mengambil ilmu daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan Ibnu Abbas ni kan sahabat anak murid kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Imam Syafi'i ketika belajar di Mekah. Muslim bin Khalid Az-Zanji, kemudian belajar daripada Ibnu Juraij, kemudian daripada Atha' bin Rabah, kemudian daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, kemudian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i berhijrah ke Madinah, belajar dengan Imam Malik. Kemudian Imam Syafi'i berhijrah ke Baghdad, ke Kufah, belajar dengan anak murid Imam Abu Hanifah. Sebab apa kan tadi saya sebut Imam Abu Hanifah meninggal 150 Hijriah. Imam Syafi'i lahir 150, orang tak sempatlah bertemu tahun yang meninggal dengan tahun yang lahir. Tahun Imam Abu Hanifah meninggal, tahun itu Imam Syafi'i lahir. Maka Imam Syafi'i bila dia berada di Baghdad, dia belajar dengan anak murid kepada Imam Abu Hanifah, iaitu Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani anak murid kepada Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i belajar. Kemudian seterusnya Imam Syafi'i akhir hayatnya beliau hijrah ke Mesir, dan disitulah beliau mengasaskan mazhab beliau sendiri di Mesir dan meninggal pada tahun 204 Hijriah. Yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu, yang terkenal dengan mazhab Hambali, dan beliau ni adalah murid Imam Syafi'i, anak murid Imam Syafi'i. Walaupun beliau seorang muhaddis yang besar, tetapi beliau mempelajari fiqh daripada Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i pun mengambil hadis daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi sebenarnya empat mazhab tu ada kaitan antara satu sama lain. Cuma saya sebut empat ni sebab mazhab itulah yang kekal, yang maksudnya keilmuan mereka itu sampai kepada kita dengan sanad ataupun silsilah yang bersambung tanpa putus daripada para ulama sampailah kepada imamnya. Bermaksud mazhab Syafi'i hari ini dia punya silsilah keilmuannya, para ulama dan kitab-kitab mereka itu bersambung sampailah kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dan Imam Syafi'i punya ilmu bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukanlah di sini kita kata bila munculnya mazhab itu berarti seolah-olah mazhab itu tidak mengikut sunnah Nabi, seolah-olah mazhab itu tidak mengikut Quran dan hadis. Sebab ada slogan-slogan yang mengatakan tidak perlu ikut mazhab, kita terus ikut Quran dan hadis. Itu sebenarnya kata-kata yang hak, tetapi di sebaliknya ada kebatilan.
Kata-kata yang zahirnya kita dengar hak, tetapi sebenarnya di sebaliknya ada kebatilan. Seolah-olah dia menuduh bahawa imam-imam mazhab tersebut tidak mengikut Quran dan hadis. Seolah-olah imam 4 mazhab tersebut tidak mengikuti Quran dan hadis. Mustahil. Habis itu silsilah-silsilah keilmuan yang disebutkan tadi itu bukan belajar daripada Quran dan hadis lagi. Bukan semua tu anak murid sahabat, bukan semua tu anak murid tabi'in. Jadi orang-orang yang mendakwa tidak perlu ikut mazhab ni sebenarnya orang yang kita kata jahil murakkab. Dia ni jahil murakkab, tak tahu sejarah tentang pensyariatan Islam, bahkan menuduh para ulama itu tidak mengikut Quran hadis, seolah-olah dia seorang saja ikut Quran dan hadis. Sebenarnya dia nak mengajak kita kepada pendapat dia, mazhab dia, itu saja. Jangan tertipulah dengan kata-kata seperti itu. Tak kira yang keluarnya daripada mulut seorang ilmuwan ke, seorang mufti ke, seorang yang ada PhD ke, itu tak penting. Jadi orang yang betul-betul mengkaji tak mungkin akan keluar kata-kata seperti itu daripada mulut dia. Jadi nampak sangatlah kita nak cakap apa lagi, nak kata dia berilmu, tapi kata-kata yang keluar daripada mulutnya jahil-jahil belaka. Tak tahulah, mungkin ada saja berpura-pura jahil ke, wallahu ta'ala alam lah. Ternyata keempat-empat mazhab itu kesemuanya mengikuti Al-Quran dan hadis, dan bahkan masing-masing berlumba-lumba untuk mazhab manakah yang lebih menepati Quran dan hadis. Keempat-empat mazhab itu saling berlumba-lumba untuk menunjukkan bahawa mazhab dia lah yang lebih dekat dengan Quran dan hadis. Dan bahkan sudah terbukti diterima oleh majoriti umat Islam daripada zaman dulu sampai sekarang. Kalau kita tengok kitab-kitab fiqh yang dikarang oleh para ulama daripada dulu sampai sekarang, tidak akan lari daripada empat mazhab ini, dan bahkan yang paling banyak memenuhi penulisan hukum fiqh dalam Islam. Yang muncul baru-baru ni dakwa tak payah ikut mazhab ni semua ni seolah-olah kononnya dia nak buat satu mazhab baru sebenarnya. Dia nak orang ikut dia tak nak orang ikut empat mazhab ni, dia nak orang ikut dia. Dia pun nak jadi kononnya nak jadi macam empat mazhab tu lah. Dia nak buat yang kelima lah ni. Tapi sayangnya tak laku. Tapi ada jugalah yang awam-awam kesian, awam-awam yang tertipu. Kita belajar hadis, kita mesti belajar hadis. Bila buka pengajian belajar Bukhari, belajar Muslim. Ada ke dia ajak orang awam belajar Bukhari Muslim? Memang tak sepatutnya. Itu sudah menzalimi orang awam. Menzalimi orang awam. Orang awam ni takkan faham punya hadis-hadis Nabi. Bermakna kalau saya boleh buktikan lah, di dalam kitab Sahih Bukhari, dalam kitab Sahih Muslim, begitu juga Jami' Tirmizi, begitu juga Sunan Abu Daud, Sunan Nasa'i, Ibnu Majah, dan kitab-kitab hadis yang lain. Boleh kata, saya bukan nak cakap apalah, hampir semua kitab hadis yang dicetak, yang dijual, saya beli dan saya ada. Tuan-tuan tengok belakang saya ni kitab pun tahu kan, ini kitab fiqh Syafi'i ni. Hadis di depan saya. Kitab-kitab hadis, separuh rumah saya kitab-kitab hadis. Bermula daripada kitab empat imam tersebut, Musnad Imam Abu Hanifah, Musnad Imam Syafi'i, Musnad Muwatta' Imam Malik, dan Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Walaupun Musnad Imam Abu Hanifah dan Musnad Imam Syafi'i itu bukan dikarang oleh Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, dikarang oleh anak murid beliau. Anak murid bukan anak murid yang direct lah, anak murid yang maksudnya yang tabaqat yang seterusnya lah, kita kata tingkatan yang seterusnya. Seperti Imam Abu Bakar Al-Asam, dia yang mengarang kitab Musnad Syafi'i, dan juga ada juga Imam Al-Baihaqi yang meninggal pada tahun 458 Hijriah. Beliau bermazhab Syafi'i. Beliau mengarang kitab Al-Ma'rifatus Sunan wal Asar, Ma'rifatus Sunan wal Asar, untuk mendatangkan dalil-dalil di dalam mazhab Syafi'i. Bermakna Imam Syafi'i ini dia tidak mengarang kitab hadis, tetapi bukan dia tak tahu hadis. Penuh dalam hadis-hadis itu dalam kitab Al-Beliau. Imam Syafi'i ni ada meninggalkan beberapa kitab fiqh seperti Al-Imla, Al-Buwaiti, dan Mukhtasar Muzani. Dalam kitab-kitab tu ada hadis-hadis, begitu juga Ar-Risalah, kitab usul fiqh. Hadis-hadis itu dikumpulkan oleh ulama-ulama Syafi'i untuk menjadikan sebuah kitab hadis, dalil hadis bagi mazhab Syafi'i. Bukan tak pakai hadis. Siapa kata mazhab itu pakai hadis? Setiap mazhab itu ada kitab-kitab hadis yang mereka jadikan sumber sebagai rujukan untuk menghukumi. Tak mungkin satu orang itu boleh, seorang ulama itu mengeluarkan hukum tanpa merujuk kepada Quran dan hadis, itu mustahil.
Cuma bila ada perkara-perkara yang tidak jelas dalam Quran dan hadis, bahkan mungkin tidak ada, maka mereka melakukan kias-kias, ijtihad-ijtihad dengan melakukan kias-kias untuk mengeluarkan hukum-hukum yang tidak dinyatakan secara jelas. Mungkin asalnya, usulnya atau dia punya, kita kata maqis alah itu ada di dalam Quran dan hadis. Kemudian mereka akan mengkiaskannya untuk mengeluarkan hukum-hukum bagi perkara-perkara yang baru yang terjadi pada zaman mereka, bahkan sepanjang zaman lah. Sepanjang zaman mereka telah mengasaskan cara-cara untuk memahami Al-Quran dan hadis yang dipanggil ilmu usul fiqh. Ilmu usul fiqh, setiap mazhab itu ada ilmu usul fiqh dia untuk bagaimana mereka memahami ayat Quran dan hadis, dan kemudian mereka mengajar bagaimana cara untuk ulama-ulama mazhab mereka yang akan meneruskan pendapat mereka untuk mengkiaskan perkara-perkara yang baru yang mungkin muncul pada masa akan datang. Dipanggil ilmu usul fiqh. Bagi setiap mazhab itu ada usul fiqh dia. Ada fiqahnya dan ada usul fiqahnya. Ada asasnya lah, kita kata ada teori, ada formula. Cuma masing-masing dengan kaedah masing-masing lah. Itu yang menyebabkan terkadang terjadinya perbezaan di kalangan mazhab. Jadi jelas bahawa mazhab-mazhab ini adalah satu kelompok, satu kumpulan ulama yang mana mereka ini mempunyai satu kaedah untuk mengeluarkan hukum-hukum daripada Al-Quran dan hadis, dan kesemua hukum yang telah dibuat ataupun difatwakan di dalam setiap mazhab itu semuanya mesti bersumberkan atau berteraskan Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi untuk selamatlah, untuk kita selamat, ikutlah salah satu daripada 4 mazhab tersebut. Kalau di Malaysia ini mazhab Syafi'i majoritinya, ikutlah mazhab Syafi'i. Saya sendiri ni adalah bermazhab Syafi'i di dalam fiqh dan di dalam akidah. Saya mengikut manhaj Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Dalam akidah lain lagi, kita tak bahas akidah di sini. Ni kita bahas yang fiqh, sebab apa fiqh ni lebih masyhur, lebih diketahui, lebih dimaklumi oleh orang awam. Kalau akidah ni dia payah sikit, dia rumit sikit. Sejarah dia pun ada, seperti mana yang saya bahaskan tentang sejarah 4 mazhab fiqh ni, sejarah mazhab akidah pun ada juga. Cuma nantilah di lain sesi kot, insya-Allah. So di sini kita boleh melihat kepada tajuk ceramah atau kuliah kita ini, iaitu tentang ilmu hadis, tahap ilmu hadis di kalangan orang awam ni. Maka orang awam ni, dia seperti mana yang saya sebut sebelum ni, kalau dia ingin mempelajari hadis, terutamanya hadis-hadis hukum, boleh, tapi dengan syarat dia sudah pun menguasai ilmu akidah, ilmu fiqh dan ilmu yang lain-lain lah, seperti ilmu akhlak, ilmu tasawuf. Kemudian dia ingin mengetahui tentang hadis-hadis hukum, maka boleh. Sebab saya yakinlah orang yang belum ada basic, belum ada asas, apabila dia terus mempelajari Al-Quran dan hadis, dia boleh tersesat, dia boleh terkeliru. Dia boleh tersesat, dia boleh terkeliru. Ada orang mungkin tak setuju dengan pandangan saya ni, tak apa, tak ada masalah. Kan orang yang tak setuju tu tak ada jadi masalah. Tapi ternyata memang ramai orang yang ni konon-konon ni cuba ingin mempelajari Quran dan hadis, akhirnya dia salah faham Quran dan hadis, menjadikan mereka tersesat, bahkan terkeliru lah. Sekurang-kurangnya mereka akan terkeliru dengan hadis-hadis Nabi. Tak percaya boleh buka kitab hadis. Dan saya mengajar, bukan saya tak mengajar hadis, saya belajar hadis dan juga mengajar hadis dah 5-6 tahun dah. Kalau Sahih Muslim tu dah khatam 5 kali, Sahih Bukhari khatam 2 kali, Tirmizi khatam 2 kali. Jadi kita tahulah apa yang tertulis di dalam hadis-hadis itu. Apakah akan terjadi kepada orang awam sekiranya mereka membuka kitab Bukhari? Apa yang akan terjadi kepada orang awam sekiranya mereka membuka kitab Sahih Muslim, baca sendiri misalnya? Pasti mereka akan terkeliru dan akan rasa confused, confirm. Kecuali orang-orang yang betul-betul berilmu, mereka tak apa, mereka dah ada asas, dah ada basic, mereka dah faham sejarah pensyariatan Islam, mereka tahu kedudukan Quran dan hadis, antara hubungannya dengan ilmu akidah, fiqh dan tasawuf, bagaimana diistinbatkan daripada Quran dan hadis itu mereka faham. Dan bukannya setahun dua nak memahami antara hubungan hukum-hukum akidah, fiqh, tasawuf ni dengan
Quran dan hadis itu bukan bukan dalam masa yang sekejap. Itu perlu kepada bertahun-tahun baru nampak di situ dia punya gambaran yang sepenuhnya lah. Bagaimana daripada Al-Quran dan hadis itu akan lahirnya ilmu-ilmu yang sudah dikhususkan, seperti ada ilmu akidah, ada ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Dan ilmu-ilmu yang menjadi perantara di antara Quran hadis itu seperti yang saya sebut sebelum ni, iaitu ilmu nahwu, saraf, balaghah, bahasa Arab, sastra Arab, kemudian ilmu usul fiqh, usul hadis, usul tafsir, begitu juga ilmu mantik, ilmu tajwid dan sebagainya, yang menjadi ilmu alat kepada memahami, bagaimana memahami ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW, dan bagaimana dikeluarkan hukum-hukum daripada Quran dan hadis yang akhirnya menjadi hukum-hukum akidah dan juga hukum-hukum fiqh serta hukum-hukum akhlak ataupun tasawuf. Jadi orang awam ini boleh nak belajar hadis, tetapi perlu ada syarat-syarat dia dan dengan guru-guru yang tertentu. Dia kalau yang tidak ada basic akidah, basic fiqh ni, dia cacah merbalah akhirnya. Sebenarnya dia banyak menipu kita aja. Terus terang saya cakap, dia banyak berselindung dan menipu. Bagaimana mungkin dia boleh menolak hadis-hadis yang sahih dan memilih salah satu daripada hadis sahaja, sedangkan sabit beberapa hadis yang sahih di dalam beberapa amalan Nabi, perbuatan Nabi, sunnah Nabi. Seperti mana yang saya sebut ni kan. Contohnya bacaan doa iftitah ketika solat pun ada bermacam-macam versi yang hadisnya sahih-sahih belaka. Cara bacaannya di dalam rukuk, bacaan ketika tasmi' sami Allahu liman hamidah, bacaan ketika sujud, bacaan tahiyat awal pun saja ada lebih kurang 16 versi. Kemudian bacaan selawat Nabi saja ada 24 versi. So bagaimana tu dia nak menolak hadis-hadis yang lain? Sama-sama sahih, tak payahlah katakanlah kita kata Bukhari Muslim lah yang paling sahih misalnya lah. Sebenarnya bukan Bukhari Muslim saja sahih, banyak lagi hadis-hadis sahih yang lain selain daripada Bukhari dan Muslim. Bayangkanlah Imam Bukhari sendiri mengatakan di dalam mukadimah kitab Sahih Bukhari beliau mengatakan, aku telah menghafaz 100,000 hadis sahih dan 200,000 hadis yang tidak sahih. Tetapi aku masukkan dalam kitab aku ini hanya sekadar saja, kalau dikira-kirakan di dalam kitab Sahih Bukhari ada 7,250 lebih saja. Dan itu pun yang berulang-ulang. Kalaulah yang tidak berulang-ulang itu hanya lebih kurang 4,000 hadis saja. Lebih kurang 4,000 hadis sahaja di dalam kitab Sahih Bukhari. So mana pergi yang dihafal 100,000 hadis tu, mana pergi lagi 90 lebih, 90,000 lebih tu mana pergi? Begitu juga Imam Muslim pun di dalam kitabnya ada lebih kurang 7,000 lebih hadis, dan yang berulang-ulang 3,000 lebih. Yang tidak berulang-ulang 3,000 lebih. Dan di dalam Muslim ni lebih mudah misalnya. Kalau kita nak mengkaji kitab hadis, kalau dia dibaca kitab hadis Sahih Muslim tu lebih mudah daripada Bukhari, kerana Imam Bukhari agak sukar untuk dipelajari kitab dia. Dan di dalam kitab Sahih Muslim tu Imam Muslim mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan di dalam setiap bab. Contohnya Kitabul Wudu. Dalam Kitabut Taharah, dalam babul wudu, maka dikumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan wudu. Kalau bab mandi, dikumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan mandi. Bab haid, bab istihadah, bab najis. Kemudian bab solat, solat musafir, solat gerhana. Disusun setiap semua hadis-hadis di dalam bab masing-masing. Mudah. Dan kita akan dapati di situ hadis ini mengatakan lain, hadis yang lain mengatakan lain, hadis yang lain mengatakan yang lain pula. Di situ orang awam kalau direct terus pergi, dia akan belajar hadis, dia akan confuse. Dia akan confuse ni mana satu ni Nabi, mana satu yang betul ni. Ini pun hadis sahih, semuanya dalam Sahih Muslim. Semuanya dalam Sahih Muslim. Tapi kita nak pilih yang mana, nak amalkan yang mana, atau kita nak kena amalkan semua ke, atau macam mana ni? Hadis ni tak kata pun wajib ke sunat ke apa, diberitahu je Nabi basuh tangan, Nabi kumur-kumur, Nabi sedut air dalam hidung, Nabi sembur air daripada hidung, Nabi basuh muka, Nabi basuh tangan, Nabi usap kepala, Nabi basuh kaki. Mana satu yang wajib ni, mana satu yang sunat? Nabi tak sebut pun ni wajib ni sunat. Kalau tak percaya, silakan. Tapi kalau ada orang tu, yang ustaz yang mengajar tu, dia kata tak apa, saya akan ajar kamu macam mana nak memahami hadis. Itu apa bezanya dia punya kata-kata itu dengan imam-imam mazhab yang mengajar hadis, yang mengambil hukum, yang memahami hukum daripada hadis-hadis. Sebenarnya dia kononnya nak menandingi Imam Syafi'i lah kot.
Mana Imam Syafi'i boleh faham hadis keluar hukum, aku pun boleh. Ikut akulah, tak payah ikut, tak payah ikut Imam Syafi'i, tak payah ikut Imam Malik, tak payah ikut Imam Abu Hanifah, tak payah ikut Imam Ahmad, ikut aku. Itu yang kot dia nak sebenarnya. Jadi saya lebih rela untuk mengikut mazhab Syafi'i kerana saya yakin 100% bahawa para ulama mazhab Syafi'i itu lebih memahami hadis Nabi dan Al-Quran berbanding orang sekarang ni yang cacah merba, entah apa dia punya pemahaman pun tak tahulah. Wallahi saya tak bohong. Saya lebih yakin dan saya lebih rela untuk berkumpul di padang mahsyar besok. Di padang mahsyar saya akan berkumpul dengan para ulama bermazhab Syafi'i dan juga para umat yang bermazhab Syafi'i di dalam fiqh. Sebab apa? Kalaulah kita tuan-tuan baca satu kitab namanya Tabaqatus Syafi'ah Kubra. Tabaqatus Syafi'atul Kubra. Tabaqat mazhab Syafi'i yang kubra yang dikarang oleh Imam Subki, Imam Tajuddin Subki. Beliau lebih kurang ulama kurun yang ke-8. Dia ulama kurun yang ke-8. Jadi di dalam kitab beliau tu beliau menyenaraikan nama ulama-ulama mujtahid. Ulama mujtahid, bukan ustaz kampung macam saya ni, bukan ustaz biasa macam saya ni. Ulama mujtahid bermula daripada zaman Imam Syafi'i sampailah zaman dia kurun yang ke-8 lebih kurang. Maka dia menyeraikan lebih 10,000 ulama yang bertaraf mujtahid mengikut mazhab Syafi'i. Bayangkanlah ulama yang bertaraf mujtahid pun ikut mazhab Syafi'i. Contohnya Imam Haramain bermazhab Syafi'i, Imam Ghazali bermazhab Syafi'i, Imam Nawawi bermazhab Syafi'i, Ibnu Hajar Asqalani muhaddis besar bermazhab Syafi'i, Imam Suyuti muhaddis besar mazhab Syafi'i. Puluhan ribu ulama-ulama mengikut mazhab Syafi'i. Tiba-tiba hari ini orang tak nak ikut mazhab, dia nak ikut Quran hadis. Tak ke lucu bunyi dia, tak ke lawak bunyi dia tu. Kalau orang yang ada akal, orang yang bijak ni pasti dia akan faham. Kenapa Imam Ghazali contohnya yang ilmunya hebat, Hujjatul Islam, siapa tak kenal Imam Ghazali dengan keilmuan dia. Imam Nawawi muhaddis besar, faqih, siapa tak kenal dengan keilmuan dia. Di kalangan para ulama lah, orang awam mungkin tak kenal. Mereka juga mereka masih lagi mengikuti mazhab Syafi'i. Begitu juga ulama-ulama yang lain ada yang mengikut mazhab-mazhab yang lain. Biasanya mazhab ini diikuti mengikut tempat. Contohnya kalau di bahagian Maghrib sana, di bahagian Tunisia, Morocco, Maghribi, kebanyakannya bermazhab Maliki. Kalau di Baghdad, di Iraq sana, itu kebanyakannya bermazhab. Di India, Pakistan sekarang ni bermazhab Hanafi. Kemudian ada sebahagian bermazhab Hambali dan sebahagian bermazhab Maliki. Bermazhab Syafi'i lah. Bermazhab Syafi'i. Jadi sebenarnya mereka hanya akan mengikuti misalnya macam di Malaysia, di Nusantara ni bermazhab Syafi'i. Maka ustaz-ustaz yang belajar-belajar di sini kebanyakan belajar akan mewarisi mazhab Syafi'i. Ni tak ada masalahnya sekarang ni dia pergi belajar dekat negara lain. Dia pergi belajar mazhab lain, lepas tu dia masuk Malaysia, dia balik Malaysia, dia tak tahu nak ajar apa, dia tak belajar mazhab Syafi'i. Maka dia ajar mazhab lain. Akhirnya jadi celaru. Jadi bercelaru, jadi bergaduh dalam Facebook, dalam media sosial lah, dalam semua media-media sosial. Akhirnya pengikut masing-masing tu saling bergaduh. Itu masalah ni. Sedangkan ulama sudah sepakat bahawa keempat-empat mazhab dalam fiqh tu disepakati sebagai mazhab ahli sunnah wal jamaah, dan mereka itu hanya perselisihan yang berlaku di kalangan empat mazhab itu hanyalah perselisihan kepelbagaian, ataupun istilah dia dipanggil ikhtilafut tanawu'. Ikhtilafut tanawu' iaitu perbezaan yang menunjukkan kepelbagaian, bukannya saling bertentangan antara satu sama lain. Dan masing-masing itu ada dalil masing-masing di dalam berhujah. Jadi disitulah maknanya saya menyeru kepada diri saya dan tuan-tuan semua supaya ikutlah para ulama, kerana ulama ni warasatul anbiya. Al ulama'u warasatul anbiya. Mereka ni pewaris para nabi, dan ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i itu mereka punya keilmuan mereka bersambung sanadnya, bersambung keilmuannya sampailah kepada Imam Syafi'i dan sampailah kepada Nabi SAW. Tak ada masalah untuk ikut mazhab lain. Bukanlah berarti kita ni jumud atau rigid ataupun kita ni ta'assub di dalam sesuatu mazhab. Tidak. Bahkan di negara kita juga
negara kita, kalau dilihat pada mahkamah syariah kita, hampir semua mazhab mahkamah syariah kita akan menghukumi dengan mazhab Syafi'i, kecuali ada beberapa kes yang mungkin di situ kita terpaksa memakai fatwa-fatwa daripada mazhab yang lain supaya berlaku di situ kelapangan ataupun keluasan lah di dalam memberi hukum. Kita tak menolak mazhab lain, tetapi majoritinya kita mengutamakan mazhab Syafi'i. Dan perlu, kalau sebenarnya tidak sesuai fatwa dalam mazhab Syafi'i dalam sesuatu keadaan, sesuatu kes, maka mungkin akan dipinjam pendapat mazhab yang lain. Jadi orang awam di sini belajarlah fiqh betul-betul, belajar fardu ain, belajar akidah dengan betul. Maka sekiranya setelah itu ingin menyambung lagi pengajian, ingin mengetahui hadis-hadis Nabi, tak salah. Tak salah. Jangan tersalah pilih guru saja. Kalau tersalah pilih guru, masalah. Kalau guru tu nanti kata jangan ikut mazhab, tak payah ikut mazhab, kita ikut Quran, ikut hadis. Itu orang macam tu, kalau boleh elakkan. Tu terang saya cakap, elakkan. Bahkan di fatwa di Selangor kan, kita di Selangor. Contoh di Selangor ni kita bermazhab Syafi'i, Mufti Selangor telah mengeluarkan fatwa bahawa selain daripada fiqh mazhab Syafi'i tidak boleh diajarkan di masjid-masjid dan di surau-surau di Selangor. Ustaz-ustaz yang ingin mengajar hukum hakam fiqh di masjid-masjid di Selangor mestilah mengajar mazhab Syafi'i. Tidak boleh mengajar selain mazhab Syafi'i. Bahkan Tuanku Sultan Selangor telah memberi arahan bahawa tidak boleh, bahkan imam-imam yang selain bermazhab Syafi'i tidak boleh menjadi imam di masjid-masjid dan surau di Selangor, bahkan tidak boleh berkuliah mengajar selain daripada mazhab Syafi'i. Alhamdulillah Selangor kita ada sultan dan kita ada jabatan agama JAIS yang tegas dalam bab ni. Walaupun kita tahulah ada beberapa figura-figura yang terlepas pandang mungkin. Ada jugalah, memang benda ni susah kalau kita nak hapuskan sama sekali, dia muncul, dia mesti ada juga yang terlepas tu. Tapi alhamdulillah di Selangor ni ta'ala sultan kita ikutlah apa yang telah ditetapkan oleh mufti kita JAIS, Jabatan Agama Islam Selangor. Kita berpegang kepada mazhab Syafi'i dan kita tidak memandang rendah kepada mazhab lain, tidak menghina mazhab lain. Biarlah mufti membuat keputusan di dalam beberapa masalah seperti bab zakat. Kita membayar duit zakat dengan bayaran duit, itu meminjam pendapat mazhab lain lah. Bahkan sebahagian ulama Syafi'i pun bersetuju untuk mengeluarkan fatwa boleh kita berzakat fitrah dengan membayar duit misalnya. Itu dalam masa itu menunjukkan kelapangan dada kita terhadap pendapat mazhab yang lain. Faham Sekejap Faham Jadi sekiranya kita ingin mempelajari hadis, maka kita lebih kepada kitab-kitab hadis yang menceritakan tentang kisah-kisah di syurga, kisah-kisah di akhirat, hadis-hadis yang menceritakan kelebihan-kelebihan sesuatu amalan, hadis-hadis yang menceritakan tentang ancaman-ancaman untuk dosa-dosa. Itu lebih bagus, lebih sesuai untuk orang awam. Supaya apa? Supaya kita boleh meningkatkan semangat kita untuk beramal. Kita selalu mendengar hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan nilai sesuatu amalan kan. Apa pahalanya kalau kita buat amalan sekian, kita solat sunat, solat tahajud, baca Quran. Okey. Anak-anak, hadis-hadis yang menceritakan tentang kelebihan satu amalan, apa kelebihan sembahyang duha, kelebihan sembahyang tahajud, kelebihan baca Quran, kelebihan berzikir, kelebihan kita bersedekah, kelebihan kita membantu anak yatim. Itu akan meningkatkan semangat kita untuk beramal dan akan menyebabkan pahala kita bertambah di akhirat. Itu yang paling sesuai untuk orang awam ni belajar mendengar hadis. Hadis-hadis yang menceritakan tentang kisah-kisah di akhirat, apa jadi dalam kubur, apa yang terjadi kepada orang yang bermaksiat dalam kubur, kemudian apa orang yang buat amalan yang baik dalam kubur, apa jadi pada dia, di padang mahsyar apa yang akan terjadi, di titik sirat apa terjadi, di syurga besok apa nikmat dia, apa bidadari dia macam mana, buah-buahan di syurga macam mana, ahli neraka pula sisaan dia macam mana. Ini bagus untuk didengar supaya kita ada keinsafan. Ada keinsafan, ada timbul dia rasa kita ingin kembali ke akhirat dengan membuat persiapan-persiapan terhadap hari akhirat kita tanpa kita terlalai dengan kehidupan dunia. Dan ada juga hadis-hadis yang mencela tentang
kemewahan dunia ni, ada hadis yang mencela kelalaian kita di dunia ni, perkara-perkara akan menyebabkan kita lalai daripada menjalankan kewajipan kita. Ada hadis-hadis macam tu yang sesuai untuk kita dengar awam-awam. Hadis yang sesuai untuk orang awam kita dengar supaya kita boleh meningkatkan semangat kita untuk menambahkan lagi amalan kita. Adapun hadis-hadis tentang hukum hakam tu biarlah para ulama yang berbahas mengenainya, dan perkara pun sudah pun selesai. Maknanya hasil hukum hakam daripada hadis-hadis itu telah dikeluarkan oleh ulama dan disajikan kepada kita, dihidangkan kepada kita di dalam bentuk kitab-kitab fiqh. So apa yang hukum-hukum fiqh yang ada dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i misalnya, sudah pun mengandungi dalil-dalil hadis dan Quran di sebaliknya. Faham jadi orang jangan kita terlalu gairah sangatlah untuk mempelajari kitab Bukhari ke Muslim. Bukan tak boleh, maknanya ada babnya. Ada bab-bab di dalam kitab Bukhari, ada bab-bab dalam kitab Sahih Muslim. Boleh bab yang sesuai untuk awam. Sebab dalam kitab Bukhari, kitab Muslim ini dia bercampur, ada hadis-hadis hukum hakam. Yang paling banyaknya hadis hukum hakam lah. Tapi ada juga hadis-hadis cerita-cerita tentang akhirat, tentang perang-perang, kisah-kisah perang Badar, kisah-kisah perang Uhud. Itu bagus kita baca. Ada hadisnya dalam Bukhari, Kitabul Maghazi. Ada satu tajuk dia panggil Kitabul Maghazi, cerita tentang peperangan Nabi. Daripada perang Badar sampailah perang yang terakhir sekali, panjang dunia dia. Itu tak apa. Sahih Bukhari, tetapi bab-bab yang tertentu. Ada bab-bab yang berceritakan tentang sopan santun, adab-adab kita, macam mana kita nak berakhlak mulia, kepentingan kita bersabar, kepentingan kita bertakwa, kepentingan kita zuhud, tidak cinta dunia, qanaah, merasa cukup. Itu pun ada. Kitabul Riqaq, Kitabul Adab, itu ada. Itu boleh lah. Bukan saya tak bagi orang awam belajar Bukhari. Boleh, tetapi bab-bab yang tertentu. Tetapi kalau orang tu dia ada kemampuan untuk mempelajari hadis-hadis hukum, tak ada masalah. Boleh saja dia mempelajari, tapi jangan dia terkeliru lah. Dengan syarat dengan ustaz yang sesuai. Dengan ustaz yang mengajar tu dia pandai untuk bagaimana nak menerangkan tentang hadis hukum hakam. Maknanya hadis ini difahami berbeza di kalangan ulama. Ulama berbeza pendapat di dalam memahami hadis tersebut. Ada yang memahami begini, menghukumkan begini. Ada yang memahami begini, menghukumkan begini. Boleh, tak ada masalah. Tapi lebih baiklah kita dengar hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan sesuatu yang boleh meningkatkan amalannya kita, semangat untuk kita beramal. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup rasanya kot. Jadi setakat itu dulu. Apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang tak baik itu kelemahan saya lah. Minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada semua. Mudah-mudahan Allah bagi taufik untuk kita faham, amalkan, sampaikan. Dan kita tangguh dulu dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.